Ya, betul. Baik, untuk waktu ini kita nak berkongsi satu lagi misi yang cukup penting sebenarnya. Mana ini kita boleh sifatkan sebagai waktu yang sangat kritikal. Dah berbulan-bulan lamanya. Jadi kita nak bawakan waktu ini bekalan kecemasan dan juga bantuan kemanusiaan di lintasan Rafah Gaza bersama-sama dengan dua orang tetamu istimewa kita pada waktu ini. Ya, kita kenalkan terlebih dahulu Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Ahmad Ramli, Ahli Dewan Negara, dan juga bersama dengan Ahli Parlimen Ledang Yang Berhormat Tuan Said Ibrahim Said Noh. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Jadi inilah sebenarnya visi dan misi kita sejak daripada awal lagi, dan Malaysia tidak pernah melupakan Palestin walaupun hari ini kita bersama-sama menyambut Hari Wanita peringkat dunia dan juga kebangsaan. Kita juga ingat kepada ibu-ibu di sana yang masih lagi meraung dan juga merintih akibat kehilangan anak-anak di sana. Jadi jangan lupa mereka yang berada di sana, sama-sama kita titipkan doa. Kalau tidak boleh berikan sumbangan, doa sudah pun mencukupi. Okey, kita nak berbalik berkaitan dengan ini. Ke kawasan ini, bantuan kemanusiaan di lintasan Rafah dan Gaza, mungkin sedikit mukadimahnya boleh ceritakan apa yang terjadi di sana dan juga situasinya bagaimana, Datuk? Nama tak introduce lagi ni. Sudah dah. Ya. Terima kasih. Sebelum saya bermula, selamat Hari Wanita. Wanita di Julang, negara gemilang. Alhamdulillah. Kami ke Gaza. Tak sampai ke Gaza sebenarnya, ke sepadan Rafah, di sebelah Mesir. Tujuannya satu, untuk membawa sedikit sumbangan daripada kerajaan Malaysia. Yang keduanya untuk mengeratkan lagi hubungan kita dengan negara yang paling berjiran dengan Gaza ni, Mesir. Ya, bertemu dengan Kementerian Luarnya. Ketiga, untuk melihat fasilitis yang ada di Kahirah yang berkaitan dengan usaha kita untuk membantu Gaza, iaitu Ops Ihsan, Kementerian Luar. Dia ada warehouse, gudang yang besar, dan bagaimana mereka menghantar ke dalam. Dan yang keempatnya, melawat ke sempadan Rafah, iaitu berjaya kita buat dengan segala susah payah, kerana walaupun perjalanan itu boleh kita capai dalam 7-8 jam, sekatan-sekatan berlaku, namun kita sampai ke situ untuk melihat suasana di Gaza. Amat menduka cita kan. Itu bukan di Gaza lagi, itu di Rafah, sebelah Mesir. Lebih kurang 3,000 lori menghantar barang tersekat di situ. Lori yang paling dekat dengan CIQ ataupun pusat kawalan itu, lebih kurang dalam 20-30 meter saja sudah berada di situ 63 hari. 63 hari itu lama. Dengan barang-barang makanan dalam itu, tersekat, tak boleh bergerak. Jadi apalah malangnya nasib orang Gaza. Di sinilah kita rasa sangat bersimpati dan perlu buat sesuatu. Jadi misi kita berjaya dengan objektif tersebut. Di samping kita mengeratkan lagi hubungan dengan satu badan antarabangsa, iaitu Mesir Red Crescent dan juga Palestinian Red Crescent yang berada di Kahirah. Kita telah menyampaikan sumbangan 500,000 USD kepada Egyptian Red Crescent, Palestinian Red Crescent, dan 250,000 USD kepada Egyptian Red Crescent sebagai sumbangan kita untuk aktiviti-aktiviti ke dalam kawasan Gaza. Ya, baik. Dan kalau kita boleh kongsikan juga, mana bantuan untuk disampaikan, pastinya ada kata melihat kawasan apa yang perlu dan bagaimana untuk salurkan bantuan tersebut. Dan difahamkan delegasi Malaysia berkesempatan untuk buat lawatan pada 21 hingga 24 Februari yang lepas. Mana bagaimana sebenarnya kalau kita boleh kongsikan keadaan di sana, juga pengalaman yang boleh dikongsikan, apa yang diperoleh sebenarnya untuk dibawakan dan untuk disampaikan bantuan yang seterusnya. Ya, terima kasih. Kita meninjau untuk melihat bagaimana cara untuk lebih memudahkan dan juga untuk mempercepatkan proses kemasukan bantuan kemanusiaan ini. Cuma sebelum kita pergi kepada itu juga, saya juga harus, kita juga kena bersikap realistik. Ini dalam suasana perang dengan Israel. Jadi bermakna apakah boleh bantuan kemanusiaan itu masuk dan disalurkan kepada rakyat Palestin. Ini persoalan besar yang ditimbulkan. Itu satu perkara yang kita tidak boleh dalam kawalan kita. Walaupun kita berikhtiar, kita berusaha supaya ada gencatan senjata, tapi luar kawalan. Cuma apa yang kita boleh terus lakukan
ialah untuk cari jalan salurkan bantuan kemanusiaan seberapa segera, seberapa boleh. Oleh kerana itu, dalam misi ini juga kita berbincang dengan pihak kerajaan Mesir, dengan timbalan Menteri Luar Mesir, dengan tadi disebut oleh Dr. Hatta tentang Mesir Egyptian Red Crescent, ya. Mereka juga terlibat. Malah dengan pihak Al-Azhar sendiri. Al-Azhar sendiri ada Baitul Zakah wa Sadaqah. Mereka yang masukkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jadi cara-cara begini adalah untuk mempermudahkan. Adapun sekarang memang bermasalah. Itu yang tadi Dr. Hatta sebut sampai 63 hari. Ya. Cuma kita harap ada cara-cara yang masih lagi boleh digunakan untuk masuk dengan lebih awal. Barang-barang ni sebenarnya kami juga melihat gudang apa dia panggil ni Mesir, Bulan Sabit Merah Mesir. Gudang mereka galakkan sukarelawan untuk datang dan membantu. Barangan ini dalam bentuk kebanyakannya adalah barangan makanan. Ini barangan yang paling diperlukan pada waktu ini. Yang kedua ialah barangan-barangan perubatan. Juga diperlukan amat sangatlah untuk bantuan rawatan kepada mereka yang dipanggil mengalami masalah kecederaan dan sebagainya di Gaza. Jadi kedua barangan ini penting. Dan kemudian cara kita pack tu pun mestilah dengan mudah dan terbaik mungkin. Sebab itu ada saranan juga supaya ada bungkusan-bungkusan makanan ini dalam bungkusan yang telus. Supaya apabila masuk dia transparent. Sebab antara sebab lewat untuk sampai ni adalah kerana pihak Israel akan buat screening. Dia akan menggeledah. Dia akan menggeledah, dia akan buka, turunkan balik. Jadi itu ambil masa yang panjang. So dengan cara itu, kalau kita buat telus, nampak sudah barangan itu, mungkin itu akan memudahkan lagi dan mempercepatkan proses bantuan kemanusiaan tu. Ya, itu baru sebut mungkin Mungkin. Pasti itu ikhtiar sebenarnya. Kita pastikan nampak barang tu supaya tak ambil masa yang lama. Mesti mencabar sebenarnya. Memang. Betul. Dan kalau kita tengok ialah satu ialah mencabar, tapi kita boleh nampak usaha Malaysia tidak pernah henti, tidak pernah putus daripada awal lagi isu ini dibangkitkan. Tapi itulah macam ini diberikan bantuan kemanusiaan dan juga barangan keperluan. Apa lagi sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Malaysia untuk memperjuangkan lagi isu Palestin ini? Saya rasa di peringkat nasional kita, Perdana Menteri kita giat membuat hubungan-hubungan antarabangsa yang terbaru dengan Australia. Kita menyatakan pendirian kita sebagai sebuah negara kita yang merdeka. Kita boleh menyampaikan perasaan negara kita kepada negara-negara yang lain, untuk sama-sama bersolidariti, sama-sama berusaha untuk menekan rejim Israel ni, paling tidak pun untuk menerima ceasefire ataupun gencatan senjata, kalau boleh yang kekal, kerana kita nak cuba menyelamatkan nyawa. Satu nyawa budak ataupun wanita yang kita selamatkan itu lebih besar kesan kepada kemanusiaan, Jadi ikhtiar kita sampai begitu. Kita minta supaya semua negara, baik barat, dan sekarang nampaknya gelombang sudah mula berubah. Negara-negara yang dulu sangat kritikal untuk meneruskan peperangan ini sudah mula menerima, kecuali Amerika, dia ada halangan sedikit. Namun begitu kita rasa semasa kami di Kahirah, kita terbayang bahawa ada bunyi-bunyi bahawa gencatan senjata akan dapat berlangsung sebelum Ramadan. Tapi dah lagi 3 hari Ramadan, kelihatannya ada halangan. Namun kita jangan berputus asa, kerana usaha ini kena berterusan, istiqamah. Kerana perasaan manusia ini boleh berubah. Dan orang di Gaza, di Palestin telah 5 bulan cukup, semalam dah 5 bulan menderita dan mereka masih bertahan. Kini akan menghadapi Ramadan. Jadi kalau kita di luar daripada Palestin ini sepatutnya lebih kuat bertahan, lebih kuat bersemangat, lebih berusaha mencari sokongan dari negara dan juga menyediakan barang-barangan untuk dihantar ke sana. Dan jangan berhenti separuh jalan dalam usaha kita memboikot beberapa barangan tertentu. Jangan di awalnya sahaja kita bersemangat, tetapi di akhir-akhir ini nampaknya momentum semakin lama semakin menurun. Jadi itu yang kita tidak mahukan. Benar-benar. Baik, dan kalau kita melihat kepada strategi dengan hal tuju seterusnya, mana suara Malaysia sebenarnya telah dibawa juga oleh Yang Berhormat Datuk Seri Utama Muhammad Haji Hassan, Menteri Luar Negeri di ICJ baru-baru ini, yang mendapat apatan dunia yang kagum sebenarnya dengan ketegasan kepimpinan kita. Dan pada pendapat OIB, apa lagi usaha yang sewajarnya boleh kita sama-sama usahakan dan oleh semua pihak bagi menuntut kebebasan buat Palestin? Ini perjalanan yang panjang ni sebenarnya. Betul.
Ada banyak cara lagi sebenarnya dan saya sebagai pengurusi Caucus Palestin Parlimen Malaysia dan juga saya juga terlibat sebagai ahli lembaga League of Parliamentarians for Al-Quds. Ini di peringkat antarabangsa. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada banyak negara-negara dan juga ahli-ahli parlimen yang mahu menunjukkan sokongan kepada usaha yang dilakukan oleh semua, sama ada Malaysia, Indonesia dan lain-lain. Jadi kita kena bersatu daripada kalangan ahli-ahli parlimen terutamanya. Saya sebagai ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara, kita kena bersatu. Sebab itu ada usaha dan insya-Allah akan dilaksanakan Caucus Palestin Asia Tenggara. Di kalangan ahli-ahli parlimen. Yang kedua adalah kita nak kena usahakan supaya ada, kalau bolehlah, ini mungkin sukar sebagai sebuah negara, tetapi statewide BDS. Boycott, Divestment, Sanction. Kerana tindakan ini penting, saya rasa dia mendapat sokongan padu sekarang daripada kalangan NGO. Tapi bukan sebagai sebuah negara. Mungkin kerana ada hubungan dagangan dan sebagainya itu. Jadi itu sedikit sebanyak penghalang. Tapi saya nak syorkan supaya kita buat secara bersasar boycott ini. Maknanya barangan tertentu yang benar-benar boleh memberikan satu suntikan keras kepada pihak Israel bahawa ini akan memberikan kesan kepada anda, kepada mereka. Kemudian yang ketiganya saya rasa adalah untuk kita terus bagikan sokongan bantuan kemanusiaan ini. Jangan putus asa, jangan rasa tak boleh, sebab kita kena anggap bahawa perkara ini panjang dan sekiranya berlaku gencatan senjata dan kita harap berlaku gencatan senjata bermakna ada proses-proses seterusnya. Rawatan perlu berlaku, pemulihan perlu berlaku, pembangunan semula Gaza perlu berlaku. Jadi itu semua memerlukan tuntutan-tuntutan tambahan daripada kita semua. Jadi itu dia. Dan sekali lagi kita nak war-warkan pada semua, ini merupakan satu kesinambungan yang perlu kita teruskan bersama. Dan seperti mana Ika sebut tadi kan, mana kalau kita mulakan dengan boycott, kita teruskan lagi dan banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk memastikan kita berjuang walaupun kita berada di Malaysia. Seperti mana Hani katakan tadi, ini ialah merupakan satu perjuangan. Juga tidak dilupakan bersempena dengan Hari Wanita 2024. Wanita dijulang, negara gemilang. Jadi ini juga satu perjuangan untuk wanita, bukan saja wanita ataupun ibu di Palestin, tapi untuk wanita yang berada di Malaysia ini. Hentikan stigma, hentikan diskriminasi. Apa yang kita mahukan bukanlah untuk sama rata, tapi kita hanya mahukan keadilan itu. Betul. Keadilan ini adalah juga perjuangan bersama. Bukannya seorang saja yang pergi, tapi haruslah bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Jadi untuk wanita yang hebat di luar sana, sokong. Alhamdulillah. Terima kasih YB Senator Datuk Wira dan juga Yang Bertuan Said Ibrahim bersama kita pada waktu ini, dan terima kasih kerana menyokong wanita. Jadi kepada anda di luar sana, selamat Hari Wanita 2024. Jadi nikmati hari ini dengan bahagia. Untuk lelaki di luar sana, jangan lupa untuk menghargai wanita-wanita di luar sana. Betul. Satu wanita pun cukup. Betul lah. Satu saja untuk dihargai. Okey, baik. Terima kasih sekali kepada anda. Sampai kita berjumpa dalam siaran dalam Saat Pagi Malaysia. Selamat Hari Wanita. Bye. Assalamualaikum. Yang aku cinta kamu semua, wahai